Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Syafidah binti Ishak, nombor matrik JP 10919, pusat wilayah di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatin Tania binti Ramli, bernombor matriks JP 1087619 dan berasal dari pusat wilayah Pulau Pinang. Assalamualaikum, saya Nur Faizura binti Muhammad Yusof, nombor matriks JP/10919/19 dan pusat wilayah Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Azlin binti Ashari, bernombor matrik JM/13809/21, pusat wilayah Ipoh. Nama saya Nantini Dewi, anak perempuan Raghunathan. Nombor matrik saya JP 1111721. Saya dari wilayah Perak Darul Rizwan, Bandar Ipoh. Sebagai pendahuluan pada era globalisasi ini, ICT memberi kesan yang sangat ketara terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Namun kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan ICT. Okey, ICT ialah akronim untuk Information and Communication Technology ataupun teknologi maklumat dan komunikasi. Ia digunakan untuk memproses data mentah kepada maklumat yang lebih berkesan untuk pencetusan minda. Maklumat pula boleh didefinisikan dalam bentuk struktur dan fungsi. Secara strukturnya, ia adalah satu sistem penyusunan mesej supaya dapat disimpan, diperoleh semula dan boleh dimanipulasi. Sementara secara fungsinya, maklumat adalah bahan yang mampu mengubah organisasi kognitif secara individu. Dalam kata yang lebih mudah, ICT ialah suatu teknologi, tidak kira dalam bentuk teks, suara, animasi, grafik dan maya, yang membolehkan rangkaian informasi saling dicapai antara individu tanpa batasan masa dan tempat. Terkini, media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan Twitter adalah salah satu contoh platform yang dominan yang digunakan untuk berkomunikasi, meningkatkan pengetahuan dalam bidang pendidikan, sama ada pendidikan jarak jauh maupun konvensional, untuk kegunaan pembangunan ekonomi seperti perdagangan elektronik ataupun perbankan, pencorakan budaya melalui gaya hidup berpaksikan adat dan tata susila, serta ideologi penghayatan agama mengikut kepercayaan masing-masing. Selain itu, sebagai golongan yang akan menjadi penggerak utama dan penentu masa hadapan negara, kita perlu menggunakan kecanggihan teknologi ataupun ICT ini ke arah yang positif untuk memanfaatkannya seoptimum mungkin. Seterusnya, saya mempersilakan saudari Fatin Tania untuk menerangkan bahagian analisis impak ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Terima kasih kepada saudari Syah atas penerangan berkenaan dengan pendahuluan impak ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisa berkenaan dengan penggunaan ICT memberi impak terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat khususnya di Malaysia, sama ada ia memberi impak positif maupun negatif. Penggunaan ICT adalah amat penting pada era yang serba digital ini. Ia membolehkan segala maklumat disebarkan melalui komunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan teknologi yang telah diciptakan di atas talian. Media sosial dari segi mendapatkan maklumat berkenaan dengan bencana alam, aliran trafik, isu-isu semasa, isu-isu dunia, isu-isu tempatan, politik maupun ekonomi dapat diperolehi dengan cepat dan pantas melalui penggunaan ICT. Impak positif yang kedua tentang penggunaan ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia adalah ia dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Di era pandemik ini, kawalan pergerakan telah menyukarkan kita untuk berinteraksi secara bersemuka. Namun begitu, ia tidak menjadi halangan kerana dengan penggunaan ICT, komunikasi di alam maya, segala
komunikasi boleh dijalankan secara atas talian dengan sama ada menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat mudah diperolehi seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet, Zoom Meeting dan sebagainya. Ia merupakan platform untuk interaksi antara satu sama lain. Begitu juga dengan konsep yang digunakan dalam menjalankan kerja khusus ini. Kumpulan kami menggunakan medium interaksi secara alam maya untuk menghasilkan pembentangan dalam pembelajaran, iaitu pembentangan berkenaan dengan penggunaan ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Impak positif penggunaan ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia yang ketiga adalah dari segi ekonomi. Pada zaman sekarang, kebanyakan semua orang nak jadi usahawan dan menggunakan medium mempromosikan produk-produk menggunakan medium ICT, yang mana produk-produk dapat diperkenalkan dan diiklankan secara meluas melalui internet. Ini merupakan satu impak positif untuk mempromosikan dan melariskan produk berkenaan. Dalam masa yang sama, penggunaan ICT dalam segi ekonomi dapat meningkatkan mutu serta kualiti produk itu dan dapat dikenali di seantero dunia. Di samping itu, penggunaan ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia, ia memberi impak positif dari segi pembelian dan perniagaan di atas talian. Ini kerana di zaman pandemik COVID-19, kawalan pergerakan sebagaimana yang saya telah maklumkan sebentar tadi, menyukarkan kita untuk ke kawasan ataupun ke kedai secara bersemuka. Dengan adanya medium penggunaan ICT ini, pembelian secara online dan juga perbankan dalam talian dapat memudahkan untuk masyarakat membeli serta memudahkan untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan. Penggunaan ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia nampaknya sekiranya ia digunakan secara berhemah dan baik, ia akan memberi manfaat kepada semua pihak. Namun begitu, sekiranya ia tidak digunakan dengan baik, makanya ia boleh menimbulkan satu perkara yang tidak baik dan negatif terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Analisa berkenaan dengan impak negatif terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia akan diteruskan oleh saudari Faizura. Silakan. Betul tu Fatin, saya setuju dengan peranan media sosial pada masa ini. Antara lainnya impak positif daripada medium ni ialah adanya komunikasi dalam kalangan masyarakat yang berlaku dengan lebih dekat dan erat, walaupun hakikat sebenarnya interaksi tersebut bukan secara bersemuka dan relatifnya jasad kita berada jauh dari satu sama lain. Namun informasi yang ingin disampaikan tu dapat disampaikan dengan cepat jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Medium komunikasi adalah terhad dan informasi tentang insiden yang berlaku tu mengambil masa yang panjang, yang lama untuk diketahui. Begitu juga dengan adanya kemudahan ICT yang sebenarnya semakin berkembang di Malaysia. Dengan adanya produk tersebut, usahawan ni dapat membantu produk melariskan jualan produk mereka dengan cara menggunakan medium-medium yang berkenaan. Secara tak langsung ia dapat mewujudkan usahawan yang berjaya dalam satu tempoh masa yang sangat singkat. Di samping tu, dengan adanya ICT di masa kini, ia memberi kesan terhadap interaksi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Komunikasi dalam alam maya ni sebenarnya dia lebih erat tau jika dibandingkan dengan interaksi secara bersemuka. Dan memandangkan zaman sekarang ni pekerjaan menjadi satu keperluan untuk hidup, makanya kita kekurangan masa untuk diluangkan bersama keluarga yang tersayang. Dan ini boleh menyebabkan sesuatu hubungan tu renggang. Namun dengan adanya impak positif ICT ni, interaksi boleh menjadi erat dengan adanya aplikasi yang dinyatakan. Internet di hujung jari dah menjadi satu trademark yang tidak boleh disangkal lagi.
Namun sekiranya ICT ni tidak digunakan dengan cara yang baik lah, ia boleh memberi impak negatif terhadap etika dan peradaban masyarakat sebenarnya. Penyalahgunaan media sosial ni merupakan trend yang kerap berlaku dalam kalangan remaja. Selalunya lah, penyalahgunaan media sosial ni merupakan satu tindakan di mana seseorang individu ni dia menggunakan bahan teknologi maklumat untuk tujuan negatif yang boleh membawa keburukan seperti fitnah, kemusnahan dan sebagainya kepada diri dia sendiri ataupun masyarakat, ataupun lebih teruk maruah negara lah. Antaranya adalah ada segelintir yang menggunakan medium ICT untuk kegiatan yang kurang sihat dan mengundang keruntuhan akhlak masa kini. Sebagai contoh, aplikasi TikTok sekiranya tidak digunakan dengan baik, ia boleh menghilangkan perasaan malu di kalangan generasi, dan sekiranya disalahgunakan lagi, ia boleh menjadi sangat tak baiklah. Hal ini kerana ramai yang mengejar populariti dalam TikTok sebenarnya, sehingga ada yang sanggup menjual maruah di khalayak ramai hanya kerana ingin kebahagiaan umum ataupun untuk nak create content. Dan ketagihan terhadap media sosial ni boleh menjadi bahana terhadap keupayaan seseorang dalam meningkatkan produktiviti diri sendiri tau. Ada yang bijak menggunakan aplikasi ni, itu baguslah. Tapi ada juga bagi yang kurang bijak, ia boleh memakan diri sendiri sebenarnya. Masa yang sepatutnya digunakan oleh remaja-remaja ni untuk buat kerja yang faedah, belajar untuk ilmu, membantu keluarga di rumah, adalah digunakan dengan menonton video ataupun cerita-cerita yang tular, yang viral di media sosial, tidak berfaedah, dan benda ni akan menjadikan individu tersebut kurang pendekatan dalam hal-hal ilmiah yang seharusnya ada dalam generasi sekarang yang akan menerajui negara pada masa hadapan. Jadi tak hairanlah sekarang ni anak-anak zaman sekarang ni tidak menghiraukan kata-kata ibu bapa, apatah lagi adab bertutur yang baik dengan orang yang lebih berusia, sebab lebih terpengaruh dengan pembacaan di media sosial yang mengurangkan komunikasi interaksi secara bersemuka. Memetik penulisan daripada editor sumber Cosmo Online, Mustafa. Editor ni menyatakan bahawa pengaruh media sosial ni mungkin penyebab semua ni berlaku tau. Akses kita kepada seseorang itu hanya di hujung jari, menyebabkan kita menjadi kurang adab. Dan banyak sebenarnya artikel yang menekankan media sosial ni sekiranya tidak diawasi penggunaannya boleh merosakkan bangsa dan negara. Jadi memang agak buruk jugalah kesan dia kan kalau tidak digunakan dengan baik. So Farah rasa betul tak apa yang saya nak sampaikan ni? Ya, betul tu Faizura. Saya setuju. Berdasarkan kajian baik tersebut, Dr. Sarina juga menjelaskan bahawa sifat alam cyber yang pelbagai, malah yang cenderung bertentangan dengan norma masyarakat, sudah pasti sedikit sebanyak memberi pengaruh kepada pembentukan identiti remaja. Mengulas lanjut, beliau juga berkata bahawa kriteria ruang cyber menyebabkan seseorang boleh bertindak secara impulsif tanpa memikirkan kesan dan akibatnya. Dr. Sarina juga memberi contoh trend yang pernah tular, iaitu choking game yang mampu mengundang maut jika salah langkah. Namun, oleh kerana ingin menjadi sebahagian daripada mereka yang popular, terdapat golongan yang sanggup mengambil risiko tersebut. Kesimpulannya, media sosial banyak memberi kesan negatif kepada pelajar. Oleh itu, kesedaran yang tinggi perlu diterapkan kepada remaja bagi memendung masalah tingkah laku sosial, dan beberapa pihak haruslah berganding bahu menangani masalah ini sebelum nasib menjadi bubur. ICT sememangnya diketahui umum banyak memberikan kebaikan dan manfaatnya dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada dalam aktiviti harian, pekerjaan maupun pelajaran. Namun dalam kebaikan yang dimilikinya, ia juga turut mempunyai sisi keburukan sekiranya tidak menggunakannya secara bijak dan berhemah. Jadi, terdapat beberapa carangan untuk menggunakan ICT secara berhemah bagi mengelakkan diri daripada terlibat dengan kesan-kesan negatifnya. Berdasarkan analisis impak ICT yang dinyatakan, terdapat beberapa aplikasi yang berkemungkinan disalahgunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sepatutnya yang boleh memalukan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Bagi pengguna ICT yang berada dalam lingkungan umur kanak-kanak dan remaja, pengawasan ibu bapa adalah amat penting bagi mengelakkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Hal ini dikatakan kerana internet mempunyai banyak isi kandungan yang tidak sesuai untuk didedahkan kepada golongan ini. Contoh maklumat yang tidak ditapis dan tidak sesuai adalah seperti maklumat seks, keganasan, hasutan, dadah dan hal-hal lain yang boleh merosakkan pemikiran dan perilaku mereka. Oleh kerana internet dikenali dengan cirinya dalam penyiaran maklumat secara bebas dan meluas, ibu bapa perlulah memainkan peranan penting dengan mengawal aktiviti penggunaan
internet anak-anak dan menapis isi kandungannya berunsur negatif. Sebagai contoh, generasi muda khususnya cenderung untuk melayari laman sesawan yang tidak baik seperti pornografi, salah satunya kerana kekurangan pegangan agama yang kukuh dalam diri yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak dan nilai peribadi. Lebih dikhawatiri sekiranya laman sesawan tidak memoral tersebut diikuti isi kandungannya yang mana boleh menyumbang ke arah masalah perundangan dan jenayah sosial dalam negara seperti kes rogol, zina dan pembuangan bayi. Selamat petang Dr. Sheikh Abdullah. Terima kasih kepada saudari Farah untuk memberi cadangan yang positif dan efektif. Topik yang kami pilih ini agak umum dan menarik, iaitu impak ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Seperti yang diketahui, penggunaan ICT, dari aspek penggunaan ICT ini boleh diklasifikasikan dua kategori, iaitu kebaikan dan keburukan. Di sini saya ingin memberikan secara ringkas, saya ingin memberikan beberapa cadangan untuk mengurangkan impak ICT. Antaranya adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa adalah tunjang yang penting dalam kalangan anak-anak mereka. Mereka haruslah memantau setiap pergerakan anak-anak mereka supaya tidak terjebak dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Salah satu cirinya adalah mereka haruslah menghadkan penggunaan masa semasa anak-anak mereka guna internet. Ini kerana supaya anak-anak mereka tidak terlalu leka dan ketagih, kerana ia bukan sahaja membazirkan masa, malah menangguhkan tugasan harian mereka dari segi meluangkan masa dengan keluarga, menangguhkan kerja sekolah dan pelbagai lagi. Seterusnya adalah pihak sekolah. Pihak sekolah haruslah menaik tarafkan pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan melibatkan ICT dengan kerap. Masa PNP, pihak sekolah haruslah mendekatkan penggunaan ICT supaya menarik minat pelajar untuk menggunakan ICT itu dengan cara yang berfaedah. Usaha ini direalisasikan dengan adanya kerjasama jitu dari banyak pihak supaya dari segi menyediakan kemudahan ICT dan komputer untuk pelajar. Selain itu, ICT ini juga boleh digunakan cara alat penyebaran budaya. Kita boleh mengetahui beberapa budaya sebab kita di Malaysia berbilang kaum, kita boleh mengetahui beberapa adat istiadat kaum yang lain dan ia akan memberi banyak informasi yang berfaedah untuk kita. Akhir sekali, kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang yang ketat bagi pihak-pihak atau individu-individu yang menyalahgunakan internet. Akhir kata, jika internet ini digunakan dengan cara yang baik, ia akan memberi faedah dan pengetahuan yang lebih banyak. Sebagai kesimpulannya, perkembangan ICT yang pesat telah banyak mempengaruhi kehidupan rakyat Malaysia. ICT merupakan platform yang amat penting dalam dunia kemodenan ini. Selain itu, sesi pembelajaran yang fleksibel dan mudah dapat diperoleh dengan menggunakan bahan mudah alih seperti telefon pintar, tablet dan komputer riba. Ramai di kalangan pelajar yang tidak dapat melanjutkan pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi secara sepenuh masa. Ia mungkin disebabkan oleh masalah kewangan, kekangan keluarga dan beberapa faktor yang lain. Tetapi dengan kemajuan ICT yang pesat, beberapa universiti kini mengambil inisiatif memperkenalkan rancangan pembelajaran jarak jauh iaitu RPJJ yang menggunakan aplikasi mudah alih seperti telefon dan tablet. Dengan cara ini, bagi pelajar yang tidak dapat mengikuti sesi kuliah, mereka boleh merujuk semula video yang telah direkod oleh tenaga pengajar yang dimuat naik ke dalam portal supaya pelajar dapat merujuk pada bila-bila masa dan di mana jua. Bila adanya kelebihan kepentingan ICT, maka ada juga impak yang negatif.
melalui kemajuan ICT. Semakin meningkat kemajuan ICT, semakin bahaya untuk masyarakat Malaysia, khususnya generasi muda. Namun, ia tidak menyumbang kepada impak negatif yang sangat serius dan masih dapat ditangani. Artinya, ICT merupakan platform yang sangat berguna untuk setiap orang dan jika ia digunakan dengan cara yang baik dan efektif. Saya ingin mengakhirkan dengan sebuah pantun, iaitu manis senyuman anak Pak Abu, mukanya cantik bah bulan purnama. Alam cyber sangatlah maju, bersama-sama bersaing untuk mencipta nama. Dengan ini, sekian, terima kasih.